رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Alhamdulillah. Jadi kita akan mulakan pengajian yang terbaru bagi kitab di dalam bidang usul fiqh dengan kita menggunakan karangan Dr. Hasan Khiftu hafizahullah taala, iaitu al-khulasah fi usul al-fiqh. Sebelum kita memulakan pembacaan kitab ini, sedikit mukadimah dulu. Baik, kitab Al-Khulasah fi Usul al-Fiqh. Jadi kita sekarang hadir ke sini untuk mempelajari sebuah ilmu yang mana ini adalah salah satu daripada ilmu yang pure daripada ilmu Islam. Dia bukan seperti ilmu nahwu, dia bukan seperti ilmu falsafah, dia bukan seperti ilmu mantik, yang mana ilmu-ilmu itu terdahulu daripada Islam. Tetapi ilmu ini adalah asli memang daripada syariat. Jadi, dan ilmu ini dia bukanlah ilmu yang fardu ain, tetapi dia adalah ilmu fardu kifayah. Jadi kalau seseorang dia tidak mampu untuk mempelajari ilmu usul fiqh, maka dia tidak perlu mempelajari ilmu usul fiqh. Maka bagi orang-orang awam, itu memada dengan ilmu fardu ain yang tiga: ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Tiga ilmu ini. Adapun ilmu ini yang hendak kita bentangkan pada pengajian kali ini adalah ilmu yang diperlukan bagi seorang talibul ilm. Selama mana dia itu adalah talibul ilm, maka dia perlu kepada ilmu ini, iaitu ilmu usul fiqh. Dan ilmu ini dipelajari secara berperingkat. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam setiap ilmu itu hendaklah dia itu dipelajari secara berperingkat. Dia mempunyai tartib. Yang pertama adalah disebut dengan iqtisar. Yang kedua ialah iqtisad, pertengahan. Yang ketiga adalah istiqsa, yang paling tinggi. Jadi dibahagikan kepada tiga marhalah di dalam sebuah fan ilmu yang hendak dipelajari. Adapun kitab ini, saya melihat bahawa kitab ini sesuai untuk bagi yang baru belajar atau yang pernah belajar tapi tak faham belajar usul fiqh. Dia pernah belajar, tetapi dia tak faham apakah inti daripada perbahasan usul fiqh. Kerana kalau kita lihat
Setiap zaman itu akan berlaku seperti itu dalam setiap fan ilmu. Ya. Jadi ulama pada zaman Qurun awal, mereka mengarang kitab kerana ilmu itu sesuai untuk orang yang ada pada zaman itu. Kemudian Qurun seterusnya, ulama yang hidup seterusnya itu, mereka akan berusaha untuk membuat ikhtisar kepada penuntut ilmu pada zaman tersebut. Begitu terus ulama itu berkhidmat kepada orang yang sebelumnya, ya. Maka ilmu itu terus dikhidmat, ya. Dan kita ada kitab yang masyhur di kalangan kita, iaitu kitab Waraqat, Matan al-Waraqat. Syarah ke atasnya itu yang masyhur adalah Syarhul Mahalli. Dan Waraqat adalah karangannya Imam Haramain, Imamul Haramain Al-Juwayni. Karangan seperti Imam Haramain, Imam Mahalli, ini karangannya agak berat, ya. Kerana apa? Ibaratnya, ya. Ibaratnya agak berat, ya. Jadi sehingga seseorang yang mempelajari usul fiqh ketika diberati dengan ibarat, dia tidak memahami apakah itu perbahasan usul fiqh, ya. Maka Dr. Hasan Hito, beliau berusaha untuk mempermudahkan kepada kita inti daripada perbahasan yang ada di dalam Waraqat dengan mengambil makna-makna daripada Waraqat, diletakkan di dalam kitab ini dengan sirah yang lebih mudah, dengan ibarat yang lebih mudah. Jadi ketika mana kita membaca kitab ini, kita tidak merasakan berat terhadap ibarat, dan siapa yang biasa mengikuti pengajian saya, dia tahu, makruf, cara pengajian saya tidak memberatkan pembacaan kitab itu terhadap ibarat, walaupun setengah-setengah guru itu berat dalam ibaratnya, i'rab bismillah pun dah 1 bulan, muqaddimah sahaja alhamdulillah wassalatu wassalam 1 bulan, tak habis, wa ba'du tak habis, seminggu. Saya tak macam tu, dan saya lebih kepada tahlil masail, tahrir ma'ani itu. Kita takrirkan ma'ani yang disebutkan oleh musannif, agar ketika mana kita mempelajari, kita memahami inti daripada yang nak disampaikan oleh musannif, ketika mana kita terlalu memberatkan kepada ibarat sehingga kita lebih memahami ilmu nahwu daripada ilmu usul fiqh nanti, jadi macam biasa kalau saya sebelum ini kita buka mantik, tengok macam mana pengajian, boleh ikuti di YouTube pengajian mantik, saya tidak membaca dengan ibarat satu persatu, iaitu kita mengi'rab takdir ibarat, tak perlu, dan kita tak perlu tasrif satu persatu, tak perlu bawa syawahid nahwiyah di situ, sehingga memberatkan kepada para talabah, sehingga tak faham apakah inti daripada usul fiqh, apakah inti daripada mantik, apakah inti daripada fiqh, itu ada saya kira macam ada khalal di dalam pengajian, aib. Baik. Dan kitab Khulasah ini, banyak ulama yang berusaha untuk mempermudahkan ibarat yang ada di dalam Waraqat, kerana ibaratnya siapa Imam Haramain, siapa tak kenal, kalau Sa'duddin Taftazani, Said Syarif Jurjani, itu masyhur dengan kitab-kitab mereka itu dengan berat di dalam ibaratnya. Jadi kalau orang-orang yang baru mubtadi'in, dia merasakan payah, sehingga akhirnya dia akan meninggalkan ilmu ini. Dia kata, aku tak boleh belajar dah, cukuplah sampai sini aku, bye-bye. Dia tak nak belajar. Padahal intinya tak susah untuk difahami, tetapi kerana ibaratnya susah, sehingga menjauhkan pelajar tadi, meliarkan pelajar tadi daripada mempelajari ilmu tadi. Mungkin ibarat itu yang digunakan oleh Imam Haramain, Imam Ghazali, Sa'duddin Taftazani,
itu sesuai dengan orang yang ada pada zaman dia. Ya. Adapun kita talibul ilm pada hari ini, zaman berubah. Ya. Mutu pengajian berubah. Ya. Mustawa pengajian berubah. Ya. Kita tak sama macam dahulu. Ya. Dulu guru kami menceritakan Syekh Khalid Azhari dalam nahwu itu dipelajari oleh pelajar-pelajar tingkatan 3. Maknanya umur 15 tahun. Syekh Khalid Azhari. Kita hari ni sampai sini baru nak belajar Ajrumiyah. Allah. Sa'ab. Hari ini kita berada di zaman yang susah. Jadi Syekh Hasan itu beliau mengarang dengan membawa makna yang sama, dengan mempermudahkan ibarat agar kita dapat mengambil banyak manfaat dan faedah daripada kitab Waraqat karangan Imam Haramain Al-Juwaini. Baik, dan kita dalam belajar, biasa banyak kali saya pesan bahawa belajar itu biarlah kita ini mempunyai tadrij dalam ilmu apapun kita belajar. Jangan kita terkejar-kejar di dalam mencari kepada mustawa yang nihai. Tak perlu. Kalau kita rasa kita tak ada masa untuk belajar dalam tempoh yang panjang, maka belajarlah sekadar kemampuan kita. Jangan kerana kita tidak mempunyai masa yang panjang di dalam belajar, maka kita singkatkan dengan melompat pengajian. Maka itu adalah salah. Bukan kita tak faham ilmu, bahkan kita sesat di dalam ilmu itu. Jangan kita nak terlalu dalam sampai kita tenggelam nanti. Jadi atas qadar seseorang, sejauh mana himmah seseorang dia nak pergi dalam ilmu usul fiqh, sejauh mana seseorang itu dia nak pergi dalam ilmu nahwu, sejauh mana seseorang itu dia nak pergi dalam ilmu fiqh, ilmu kalam dan sebagainya. Baik. Dan saya rasa insya-Allah dengan kita mempelajari kitab ini, mudah-mudahan satu hari kita ada rezeki untuk membaca kitab Syarhul Mahalli ala Waraqat, supaya kita boleh mendalami pengajian di dalam usul fiqh ini pada masa akan datang. Dan kita tidak terhenti di sini sahaja. Baik. Jadi sedikit mukadimah tentang pengarang kita, iaitu Dr. Muhammad Hasan Hito. Beliau ini asalnya adalah seorang bukan seorang yang takhasus dalam bidang agama, tetapi beliau adalah seorang yang takhasus di dalam bidang architecture askari, yakni ketenteraan. Itu belajar cara buat peluru berpandu tu, bidang-bidang itu, bom macam mana, itu asal takhasusnya beliau. Sehingga pada satu ketika pada tahun ke-11 daripada pengajiannya, iaitu dari sekitar umurnya 20-an, beliau ini diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk mendalami ilmu agama. Dan ketika mana beliau hendak memanjangkan pengajiannya dalam ilmu agama, iaitu takhasus di dalam bidang agama, ditolak oleh parentsnya. Parentsnya tak setuju. Tak, kau kena belajarnya sains. Akhirnya Dr. Hasan itu beliau masuk di dalam bidang, masuk sekejap di jamiah di Syria, di dalam bidang engineering ini, dan kemudian kejap je, kemudian bila keluar, kerana tak sesuai dengan jiwa dia, keluar, dan dia terus berusaha untuk mendapatkan ilmu ini, dan akhirnya dia berhelah kepada keluarga dia. Dia kata pada satu ketika jamiahnya ketika itu ada buat sebuah lawatan ke Jerman. Jadi dia kata dengan keluarga dia nak pergi Jerman. Jadi dalam perjalanan daripada Syria nak ke Jerman, ditransit di Jordan.
di Jordan, ya. Jadi Syekh Hasan itu pergi, ya. Jadi waktu Syekh Hasan itu dia sampai di Jordan, dia terus ke Mesir. Dia tak pergi ke Jerman, ya. Tanpa dia memberitahu kepada keluarga dia, kepada ibu bapa dia. Dia terus ke Mesir. Kerana kalau dia bagi tahu, confirm dia kena rot dengan parents dia. Akhirnya dia sampai ke Mesir. Bila sampai di Mesir, di immigration, dia ditahan. Ada masalah pasport, kena blok kat situ. Dan dia terus berdoa, ya. Dan akhirnya dia mendapatkan surat keizinan untuk masuk ke negara Mesir, yang mana cita-cita dia untuk belajar di Al-Azhar, ya. Jadi akhirnya dia dapat keizinan untuk masuk ke negeri Mesir. Dan dia nak masuk ke Azhar. Dah lepas ni satu step. Tadi nak lepas daripada step keluarga dia, lepas nak masuk Mesir. Dua, ni nak masuk Azhar, muskilah juga. Kenapa? Azhar tak terima dia sebagai pelajar. Kerana kamu ni pelajar sains, kamu bukan pelajar agama, ya. Kamu tak boleh masuk di sini. Kalau kamu nak masuk, kamu kena masuk daripada bawah. Jadi Syekh Hasan itu terus, ya, terus berusaha untuk macam mana nak masuk ke Azhar, ya, mencari jalan untuk masuk kepada Jamiatul Azhar. Dan akhirnya beliau berjaya, ya, diterima masuk ke dalam Jamiatul Azhar. Bila masuk ke Jamiatul Azhar ini, beliau belajar, ya, di situlah beliau takhasus dalam bidang agama, ya. Sebelum itu, ketika mana dia mempunyai masalah di Azhar, ya, kemudian diketahui oleh keluarga dia, maka keluarganya marah, ya. Kenapa kamu tak bagi tahu kami, ya, kau nak ke Mesir, bukan kau kata kau nak pergi Jerman, ya. Ya. Jadi Syekh Hasan itu pada awalnya beliau ini tidak mendapat bantuan daripada keluarganya, ya, dalam pengajiannya. Jadi asya fakiran fi awal darsihi, susah, ya. Dan akhirnya Azhar memberikan minhah kepada beliau di dalam pelajaran, ya. Terus beliau menuntut ilmu, dan sampai ke hari ini beliau banyak berjasa di dalam kepada umat Islam ini di dalam mengarang berbagai karya di dalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Dan saya rasa para talabatul ilm semua kenal siapa Dr. Muhammad Hasan itu, kan. Ya, subhanallah, berkat usahanya, mujahadahnya, ya. Ini orang yang benar-benar ada mujahadah di dalam agama, ya. Sebab itu belajar agama ini bukan mudah, ya. Jadi jangan ingat kita belajar hari ini terus dapat esok, ya. Kita belajar satu kitab hari ini terus faham esok, ya. Belajar dengan satu guru cukup kita faham, tak, ya. Bahkan kita perlukan kepada murajaah, ya, daripada mutalaah yang banyak, ya. Kena tawasuk di dalam murajaah kita. Ada anaknya beliau, iaitu anak perempuan beliau, iaitu Dr. Syifa, siap saya, Dr. Syifa, ada mengarang kitab dalam ilmu fiqh dan usul fiqh sebenarnya, ya. Dulu saya jumpa waktu di Ma'rad baru ni, kan, saya jumpa kitab anak kepada Dr. Hasan itu, ya, Dr. Syifa, ya, perempuan, ya, yang mengarang kitab di dalam ilmu fiqh. Saya kira itu adalah dimudahkan daripada Fathul Qarib, ya. Baik. Dan kitab ini, iaitu Al-Khulasah ini, kita akan bacakan, ya, insyaAllah. Mungkin kita boleh habiskan dalam 12 majlis, ya, ataupun kurang daripada 12 majlis, ya, atas bagaimana gaya kita dalam belajar ini, iaitu tengok pada keadaan kita. Dan Dr. Hasan itu dia ada beberapa karangan yang lain yang selain daripada Al-Khulasah ini, iaitu di antaranya Al-Wajiz, ya, fi usul tasyri'. Kemudian beliau juga mempunyai kitab tentang Imam Syirazi,
Abu Ishaq Asy-Syirazi, Hayatuhu wa Atharuhu, macam tu namanya. Dan juga beliau mengarang mentahqiq kitabnya, kitab apa ya? Kitab tafsirah karangan Imam Syirazi, ya, beliau mentahqiq. Dan banyak lagi karangan-karangan beliau ini, ya. Subhanallah. Kalau kita ni benar-benar niat kita ni ikhlas, di dalam belajar ilmu agama ini, lama-lama Allah Ta'ala akan bantu, ya. Allah akan bantu, ya. Tapi kalau kita ni niat acuh tak acuh, nak tak nak, ya, itu lil asaf lah, kamu tak dapat ilmu, kamu tak ada bahagian, ya. Tapi kalau kamu sungguh, insya-Allah Allah akan tunjukkan kepada kamu kitab apa yang sesuai untuk kamu, guru apa yang sesuai untuk kamu, ya. Kadang-kadang pelajar itu dia belajar tapi dia tak jumpa-jumpa jalan memahami ilmu. Cari guru ni tak sesuai dengan aku. Cari kitab ni tak sesuai dengan aku, ya. Terus macam tu. Kenapa? Kerana dia belajar, ya, kejap hadir, kejap tak hadir. Kejap baca kitab ni, kemudian lompat kitab lain. Tak habis satu kitab, lompat kitab lain, ya. Tak ada, maknanya orang yang kalau mempunyai hemah yang sungguh dalam sesuatu fan ilmu, dia akan sabar, ya, sabar di dalam tahsil kepada ilmu tadi, ya. Tapi kalau kita tak sabar, maka kita tak ada bahagian, ya. Susah untuk kita mendapatkan ilmu itu, kerana ilmu ini dia bukan ya, mudah-mudah, ya. Hari ini kita nak cancel kelas, ya. Hari ini tak nak datang lah, hari ini kita cancel lah, kita cuti lah. Tak, ya, ilmu bukan macam tu, ya. Ilmu ini dia perlukan kita bersungguh nakkan dia, bukan dia nak kita, ya. Kalau kita nak pinang seorang perempuan, kita sungguh nak kepada dia, ya. Bukan hari ini set date, kemudian tak jadilah, cancel lah, besok lah, minggu depan. Lama-lama perempuan ni kata, kau macam nak tak nak je aku pergi kat orang lain lah. Itu ilmu, ya. Mahal, ya. Dia mempunyai nilai yang tinggi. Saya bila tengok kisah Syekh Sandito ni, saya teringat diri saya. Kerana saya dulu bukan asal daripada jurusan agama juga, ya. Saya pun dalam bidang sains juga, takhasus saya, ya. Wallah, ini fadlullah yu'ti man yasha', ya. Fadlullah yu'ti man yasha', ya. Baik. Okey. Siapa nak baca? Mana ya, Pak? Siapa boleh baca? Baca boleh? Boleh? Baca? Saya tak boleh baca sendiri, ya. Kalau saya baca, saya cepat penat nanti. Saya nak mensyarahkan lagi. Seorang baca. Bismillah aja. Baca je dulu. Kita baca muqaddimah yang awal ni, baca saja. Sebab kita belum masuk perbahasan. Ini hanya muqaddimah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa syaikhina. Alhamdulillah atammal hamdu wa akmala. Atammal hamdi wa akmalihi wa awfahu wa ashmalihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin karim wa rasulihil azim alladhi khatama bi risalah wa atamma alaina bi ni'mah. Wa ridwanullahu ta'ala ala ashabihi bararatil kiram wa man tabi'ahum min a'immatis salafil a'lam. Aywa. Fabitadhiyatihim wa jahadihim fasala ilaina hadha ad-din
وبدأ بهم وسهرهم وجدهم واجتهادهم نقلت إلينا علومه على مر السنين وجعلنا الله من الذين يعرفون لأهل الفضل فضلهم لنكونوا ممن عرف. Ada siapa yang boleh baca sini? Tolong seorang baca. Cuba hantar. Kuat sikit. Ramai ni. Kuat lagi, kuat. وعاذنا من أن نكون ممن بهم يعرف ضرب خيام الساعة ممن قال فيهم رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لن تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها وبعد فإن علم أصول الفقه من أهم علوم الشريعة مكانا. Baik, wa ba'du. Jadi di sini musannif macam biasa memulakan sebagaimana adat-adat para muallif itu memulakan dengan bismillah, alhamdulillah. Kemudian wa ba'du, kata musannif rahimahullah taala, fa inna ilma usulil fiqh min ahammi ulumi syariah makanan. Ya, sesungguhnya ilmu fiqh itu adalah sepenting-penting ilmu syariat makanan. Aywa. Wa adaqqiha maslakan wa afdaliha athara. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang dihajati kepadanya oleh ahli yakni faqih, iaitu orang yang ahli dalam bidang fiqh, wal mutafaqqih wal muhaddits wal mufassir. Aywa. Maka dengan ilmu usul fiqh ini berbezalah qadar seorang ulama itu bin ahli nazar. Aywa. Maka ilmu usul fiqh ini adalah qanun, iaitu suatu undang-undang yang lurus, yang kalau seseorang itu dia nak mengistinbat hukum, maka dia kena ya'tamid alaihi, dia kena berpegang di atas kaedah yang ada di dalam usul fiqh, iaitu ilmu usul fiqh itu sendiri. Wa dusturus salim alladhi yarji'u ilayhi fi ahkamihi wa mubtilah. وقد أكثر المؤلفون قديما وحديثا من الإبادة في مناهج مختلفة من بدائل. Jadi banyak ya karangan-karangan qadiman wa hadithan tentang ilmu usul fiqh ini dengan manhaj, iaitu manhaj yang berbeza, dan banyak uslub-uslub yang berbilang-bilang. Faminhum aywa al-mushibu. Ada setengah daripada muallif itu mengarang dalam bentuk itnab, yakni itnab ya, memanjangkan kalamnya. Ada yang mengarang kitab usul fiqh itu dalam bentuk ijaz, iaitu dalam bentuk ringkas ya. Aywa. Waqad kutibat fihi al-'adid min al-kutub. Jadi sesungguhnya ditulis karangan usul fiqh ini baina ta'lif wa tahqiq wa syarhin wa ta'liq, illa annani, melainkan aku mendapati kitab-kitab yang banyak ini la tafi bihajati katsirin minal mubtadi'in. Jadi kitab-kitab ini tidak sesuai mengikut hajat kebanyakan daripada orang-orang mubtadi', maknanya tak sesuai. Jadi Syekh Hasan itu bila dia tengok banyak kitab-kitab usul fiqh ni, apakah kitab yang paling sesuai untuk dibaca orang yang mubtadi' di dalam usul fiqh? Maka bila mengatakan, aku tengok zaman ini kita perlukan kepada sebuah kitab lagi untuk dibaca oleh para mubtadi' di dalam ilmu usul fiqh, supaya memudahkan mereka itu untuk naik kepada mustawa yang lebih tinggi. Jadi sebab itulah beliau mengarang kitab ini. Walidzalika, kerana itu, ولذلك رأيت كتابة هذه الخلاصة مبادرا يصاب على طريقة إمام هذا الفن الإمام الحرمين رحمه الله. Jadi beliau berpandangan untuk mengarang kitab ini, iaitu Al-Khulasah, dan membuat ikhtisar kepada tariqahnya siapa, iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Di dalam kitabnya Waraqat allati ضمنت هذه الخلاصة روحها ملتزما منهجه بالاختصار لا عبارته بصيغة أكثر. راجيا لله تعالى أن أكون قد أصبت فيما إليه رميت. أيوة.
فإن كان كذلك فهو من الله فضل الله. وبه إن صحت نية شكر شكر نعم. وإلا فأسألك ربي بعظيم فضل وجليل علمك وسعة مغفرتك أن تغفر لي ما كان مني من فضائل ما قصدته أو زللي ما تعمدت وأنت رب أعلم بالنوايا وأكرم من أجزل في العطايا. على غير استحقاق لسائره العطايا. مقدمة أصول الفقه. لم يكن علم أصول الفقه الذي ندرسه اليوم في وضعه الحالي معروفا في صدر الإسلام. Jadi pada awal daripada permulaan agama Islam itu, ilmu usul fiqh ini tidak dikenali lagi. Ini makana ma'rufan, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Ilmu nahwu saraf, hatta nahwu saraf pun tidak ada ilmu ini pada awal-awal Islam. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu kalam, mantik, usul fiqh, ilmu ini tidak dikenali pada awal-awal Islam, melainkan pada ketika orang berhajat kepada ilmu ini, maka ketika itulah ilmu itu dikenali. Jadi kalau kita tengok sesuatu itu kadang-kadang bukan tak ada, dia dah ada dah. Ini kan mawjudan, dia ada, cuma orang dia lam yazhar ba'd, dia belum lagi zahir pada ketika itu. Kenapa? Kerana orang tidak ada hajat kepada perkara tersebut. Bila mana orang menghajati kepada perkara itu, maka ketika itulah, kenapa orang menghajati? Kerana ada keperluan kepada perkara itu. Bila ada keperluan, barulah orang akan kenal perkara itu. Jadi begitu, apa pun dalam dunia ini, kalau kita lihat, orang dia tak kenal Allah, hatta dia tak nak ambil tahu pun tentang siapa Tuhan, melainkan setelah dia ditimpa musibah, dia ditimpa sakit, bala, kena malapetaka, ketika itu barulah dia nak kembali kepada Allah. Baru dia nak kenal Allah ketika itu. Sebelum tu, dia seronok dengan dunianya. Aku ada harta banyak, aku ada pangkat, aku ada jawatan, aku ada pengikut yang ramai. Tapi bila mana ditimpa, dia tahu bahawa orang di sekeliling tak boleh membantu dia. Ketika itu barulah dia kenal kepada Allah. Begitu juga ilmu. Ilmu ini dia bukan tak ada, bukan bermakna dia itu, padahal dia ada. Ini dia ada pada zihin orang pada ketika itu. Zaman as-sahabah, bagaimana mereka berijtihad tanpa ilmu usul fiqh? Adakah ijtihad mereka salah kerana ilmu usul fiqh belum muncul? Tak. Bukan kerana ilmu usul fiqh itu belum zahir maka mereka akan berijtihad ataupun mengistinbat hukum dengan cara yang salah. Tetapi usul fiqh itu adalah, kita kata, dah menjadi jiwa mereka. Tabiat mereka tu macam tu. Maknanya ketika mana mengistinbat hukum, automatik benda tu dah ada dalam diri mereka. Jadi tak perlu kepada tadwin kepada ilmu itu. Saya ada seorang kawan Sudan, saya dah cakap dengan dia cakap dengan saya Fusha sedap, maknanya ini memang Fusha nahwu saraf. Saya tanya dia masalahnya, dia ni, kau ni belajar lughah ke? Tak, dia kata aku bukan bidang takhasus belajar nahwu ke, aku bukan takhasus bidang lughah Arabiah. Tak. Habis kau belajar Arab macam mana? Kau punya Fusha sedap sangatlah. Anak tanya dia. Kemudian dia kata apa? Dia kata tak, kami belajar bahasa Arab, kami belajar Fusha ini daripada kehidupan kami. Kami hidup memang daripada kecil, cakap dengan mak bapak, orang kampung memang macam tu, bahasa memang macam tu. Jadi tak perlu kepada nahwu, nak belajar ilmu matan ajurmiyah buat apa? Memang dia dah saliqah je macam tu. Aywa. Macam tu juga ilmu usul fiqh. Pada suatu ketika dahulu, dia tak perlu kepada muallafat. Tetapi lama kelamaan zaman itu berubah, iaitu orang-orang sudah semakin kurang kemahiran, semakin kurang menjiwai usul fiqh, maka ketika itu berhajat kepada karangan-karangan usul fiqh.
Hakadha. Aywa. Idza lam yakun إذا لم يكن سلف من الصحابة والتابعين ومن كان في صدر الأول بحاجة إلى قواعده. Maka ketika itu orang-orang salaf daripada sahabat, tabi'in, ya, pada awal-awal Islam, mereka itu mereka tidak berhajat kepada qawaid usul fiqh. لما كان عندهم من الملكة اللغوية الإسلامية يستطيعون باستطاعتها إدراك كل قواعد المسافرة من اللغة. Syuf, ya, kerana mereka itu adalah mempunyai malakah lughawiyah yang salimah. Ya, jadi nanti kita akan tengok dalam perbahasan usul fiqh ini banyak perkara-perkara yang berkait dengan lughah, ya, khas, mutlak, muqayyad, ya, itu semua lughah. Ya, jadi kita memahami kenapa dikarang, sebab orang-orang sudah semakin kurang tamakun di dalam bidang lughah. Maka sebab itu berhajat kepada karangan usul fiqh. Adapun zaman dahulu para as-sahabah, salaf minat tabi'in, mereka tidak perlu kepada muallafat ini kerana mereka itu memang jiwa mereka itu, lughah mereka itu, bahkan mereka itu adalah masdar kepada lughah Arabiah. Ya. Jadi lughah Arabiah raji'atun ilaihim. Ya. Mereka adalah hujah kepada lughah Arabiah. Ya. Kerana Quran turun dalam bahasa mereka. Ya. Baik. فكما كانوا يعرفون أن الفاعل مرفوع بالسابقة كانوا يعرفون أن ما وضع في العموم. Maksud, mereka itu mengetahui bahawa fa'il marfu'un bisadiqah. Maknanya kalau ada kalau kita nampak satu tulisan ja Zaid, kita tanya kepada mereka, mereka secara automatik akan membaca ja'a Zaidun. Mereka tak akan baca ja'a Zaidin atau ja'a Zaidan. Tetapi secara automatik, tabiat mereka itu bila datang ja'a Zaidun, automatik dia marfu' bil dhammah, ja'a Zaidun. Jadi mereka tidak perlu mempelajari hukum marfu', mansub, majrur dan sebagainya. Ya? Kerana jiwa mereka itu seperti itu. Ya, kehidupan mereka itu dikelilingi dengan perkara tersebut, maka tidak ada hajat ketika itu untuk mempelajari lughah Arabiah. Sebagaimana mereka mengetahui ma itu untuk adalah li ghairi akil. Seorang jahiliyah kan ketika mana Quran turun kepada baginda Nabi SAW, orang-orang jahiliyah, musyrikin ini, mereka tidak ada hujah ke atas Quran. Mereka tidak mampu menghujahi ke atas Quran kerana kuatnya lughah Arabiah di dalam Al-Quran. Tetapi suatu ketika turun ayat tentang innakum wa ma ta'buduna min dunillahi asabun nar, asabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah, wa ma ta'buduna min dunillah, selain daripada Allah Ta'ala, itu adalah asabu jahannam, kayu bakar api neraka. Ya. Kemudian datang seorang jahiliyah kata kepada Muhammad, kami menyembah kepada Nabi Isa, kami menyembah kepada Uzair. Bukankah Uzair itu manusia? Bukankah Uzair itu manusia? Betul? Jadi orang jahiliyah ini mula-mula dia ingat bahawasanya, adakah kamu, wahai Muhammad, kamu nak kata Quran mengatakan bahawa Uzair yang kami sembah dan Isa yang kami sembah itu adalah bahan api neraka? Wa ma ta'budun innakum wa ma ta'buduna min dunillah asabu jahannam. Oh, kalau macam tu, masuklah Uzair dengan Isa juga adalah daripada bahan bakar api neraka. Kemudian kata Nabi SAW, alangkah jahilnya engkau ini dengan lughah Arabiah. Ma ajhalaka bi lughati qaumik. Alangkah jahilnya engkau ini terhadap lughah Arabiah, lughah kaum sendiri. Kemudian malu orang tadi. Dia tersedar, oh, ma itu untuk li ghairi akil, bukan untuk akil. Uzair itu akil. Wa annaha تستعمل في العقل حقيقة. aywa haqiqatan. العقل
حقيقة وفي العاقل مجازا. Cuba dekat sikit, Mat. Tarik lagi dekat. Boleh. Aywa. وكذا كل ما كان مستفادا أيوة. من قواعد الأصول المبنية على اللغة. وما يقال في إدراكهم لقواعده اللغوية يقال في إدراكهم لقواعد. Sebagaimana dikatakan idrakihim liqawaidil lughawiyah, begitu juga qawaid yang lain. Ya, seperti qawaid aqliyah, qawaid urfiyah. Aywa. فقد كانوا يعلمون بالضرورة أن الإجماع حجة. Secara darurah mereka sudah pun mengetahui bahawasanya ijma' itu adalah hujjah. وأن القياس حجة. Kias, ya, iaitu dalam bahasa Melayu kita kata analogi. Analogi itu adalah hujjah. ولم يكونوا بحاجة لدراسة مذاهب السنة مثلا لأنهم لا واسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما سمعوه من نسبهم العمل به دون خلاف أو نزاع. أيوة. إلا أنه لما اتسعت بقعة الإسلام وضعفت الملكة اللغوية احتاج العلماء لتدوين القواعد المبنية عليها. Ya, jadi pada awal-awal agama Islam itu, ketika Islam masih kuat, maka keilmuan, iaitu budaya keilmuan itu kuat. Maka orang-orang ketika itu tidak berhajat kepada ilmu usul fiqh secara taklif. Tapi kemudian apabila ruk'atul Islam itu tersebar, iaitu negara-negara Islam itu semakin membesar dan tersebar kepada bandar-bandar ajami, negeri-negeri yang bangsa ajam ini, maka orang-orang ajam ketika mana hello terus illa annahu lamma tasa'at ruk'atul Islam wa dha'ufat al-malakatul lughawiyyah ihtaja al-ulama'u litadwin al-qawa'id al-mabniyyah 'alayha. Maka ketika ruk'atul Islam itu semakin membesar, maka tersebarlah kepada bangsa ajami yang mana mereka itu kurang memahami dalam lughah Arabiah. Maka ketika itu mereka berhajatnya kepada ulama-ulama yang mengarang kitab di dalam ilmu ini. Walamma maka tatkala masafah di antara Nabi SAW dan umat itu semakin jauh, semakin panjang, wasara al-hadith, maka hadis ketika itu dipindahkan secara nakal daripada Nabi kepada orang di tengahnya, kemudian baru sampai kepada tabi'in. Maknanya orang-orang yang sudah jauh daripada zaman Nabi SAW, maka mereka itu tidak mendapatkan hadis secara direct daripada Nabi. Maka mereka itu perlukan kepada perawi-perawi yang meriwayatkan kepada mereka hadis. Maka ketika itu mereka perlu kepada ilmu tentang rawi hadis. Ya. Sebab tu kalau kita tengok ilmu tarikh rijal, itu tidak muncul pada ilmu pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in. Kerana tidak ada keperluan ketika itu. Kerana mereka terlalu hampir dengan zaman Nabi SAW. Ya. Tetapi apabila zaman itu semakin jauh daripada Nabi SAW, manusia yang menerima hadis, mereka semakin berhajat kepada ilmu tentang tarikh rijal, ilmu mustalahul hadis, untuk mengetahui apakah syarat-syarat untuk mengetahui bahawa hadis ini benar-benar daripada Nabi SAW. Maka sebab itu mungkin kalau dulu ilmu tarikh rijal yang hampir kepada zaman Nabi SAW mungkin tak perlu kepada mausu'ah yang hari ini. Kalau kita tengok kan, kitab-kitab dalam ilmu rijal ini panjang, berjilid, 10 jilid, 20 jilid. Mungkin kalau dikarang pada zaman tabi'in, perawi masih lagi sedikit, maka tidak perlu kepada tidak perlu lagi kepada hajat mengarang dalam kitab yang panjang.
Tetapi bila mana zaman itu semakin jauh, semakin banyak perantaraan di antara Nabi dan juga orang yang meriwayatkan hadis, maka ketika itu perlu kepada ilmu tersebut. Ihtajal ulama litadwin al-mabahith. احتاج العلماء لتدوين المباحث التي تبحث في أحوال الرسالة أيوة. والتي تميز الحديث الصحيح من الضعيف، وهي مباحث السنة في علم الأصول، والتي تطورت إلى أن صارت فنا مستقلا وهو علم مصطلح الحديث، أي معروف. وهكذا يقال في جميع مباحث علم الأصول كما يقال في جميع علوم الشريعة المستحدثة. Begitu bagaimana kita melihat kepada mabahith ilmu usul itu, seperti itu perkembangannya. Begitu juga ilmu syariat yang lain yang mustahdatsah. Dulu tidak ada ilmu mantik kan. Tetapi pada satu ketika bila mana sara niza' bainal muslimin wal falasifah niza'an kabiran, maka ketika itu perlunya kepada karangan ilmu mantik ini. Kenapa? Kerana untuk memahami cara pemikiran orang-orang falsafah, bagaimana cara qawaid tafkir yang benar. Adapun zaman sahabat tidak ada niza', zaman tabi'in ada, kurang, maka tidak perlu lagi. Tetapi semakin banyak niza' yang berlaku di antara bainal muslimin ataupun bainal muslimin wal falasifah ataupun orang-orang yang bukan Islam ini, maka perlu kepada ilmu tersebut. Maka sebab itulah muallafat dalam ilmu mantik itu berkembang pada zaman kerajaan Abbasiyah. Pada zaman kerajaan Abbasiyah. وكان أول من ألف في هذا العلم هو إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، إذ دون كتابه الرسالة التي تعتبر أول كتاب في أصول الفقه هنا في الإسلام. Jadi karangan yang pertama yang dikarang di dalam ilmu usul fiqh ini adalah karangannya Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu kitab Ar-Risalah. Dulu kalau kita melihat kepada keperluan ilmu usul fiqh ini, setelah daripada wafatnya baginda Nabi SAW, iaitu berlaku khilaf, bukan kita kata tidak ada khilaf yang berlaku hatta di zaman Nabi SAW sekalipun berlaku khilaf di kalangan para sahabat. Tetapi para sahabat itu mereka terus rujuk kepada Nabi SAW ketika mana berlakunya ikhtilaf sesama mereka. Dan apabila mereka rujuk kepada Nabi dan Nabi memberikan jawapan, maka wantahatil muskilah. Baik. Setelah wafatnya baginda Nabi SAW, berlaku khilaf di kalangan para sahabat. Dan kita tahu bahawasanya di kalangan para sahabat itu bukan semua daripada mereka itu adalah daripada ahli ilmu. Setengah daripada mereka itu adalah orang yang ami. Setengah mereka orang muqallid. Setengah mereka orang yang alim. Jadi setengah mereka itu memfatwa kepada setengah sahabat yang lain. Yang besar memfatwa kepada yang kecil daripada mereka. Yang alim berfatwa kepada yang jahil daripada mereka. Dan bukan dengan makna mereka itu orang yang muqallid, mereka itu orang yang ami, bukan orang yang alim, itu bukanlah merosakkan keadilan mereka. Faham tak? Jelaskan. Setengah orang tak faham. Kalau kita kata para sahabat itu tidak alim, mereka itu tak adil lah. Tidak ada lazim malzum di situ. Tidak ada lazim malzum di antara adalah dan juga alim. Bahkan ada orang yang alim tetapi tak adil. Ada tak? Ada. Baik. Jadi para sahabat itu hanya segelintir sahaja daripada mereka itu yang benar-benar menguasai ilmu daripada baginda Nabi SAW. Adapun mukhallidin daripada para sahabat itu tidak mencacatkan kemuliaan mereka itu subah kepada baginda Nabi SAW. Baik. Kemudian terus zaman itu berlalu, dan zaman itu berlalu, yakni para sahabat mereka berijtihad, mereka mempunyai ijtihad tersendiri. Kemudian mereka mengajarkan kepada tabi'in, kepada tabi'in,
Dan sampailah kepada zaman kita, imam kita iaitu Imam Syafi'i radhiyallahu an, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Maka beliau, Imam Syafi'i, beliau mempelajari ilmu daripada Imam Malik, ya. Ada sebelum itu daripada Imam Khalid bin Zinji, kalau saya, Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah, belajar daripada Imam Malik radhiyallahu an selama beberapa tahun. Kemudian setelah wafatnya Imam Malik radhiyallahu an pada tahun 1179 Hijriah, kemudian beliau berhijrah ke Mekah dan ke Baghdad, ya, ke Baghdad untuk mempelajari kepada muridnya Imam Abu Hanifah, kerana Imam Abu Hanifah ketika itu sudah wafat, iaitu wafat pada ketika kelahirannya Imam Syafi'i, tahun yang sama kelahiran Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian jadi zaman dahulu ketika Imam Malik di Madinah dan Imam Abu Hanifah di Iraq, di Baghdad, itu mempunyai nizak yang sangat besar, ya, perselisihan yang sangat besar, ya, iaitu perselisihan di antara ahlul hadis dan juga ahlul rai, di mana mereka saling menuduh kepada antara satu sama lain, ya, iaitu orang-orang ahli hadis mengatakan kepada ahlul rai, kamu ini mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh baginda Nabi SAW, kerana ahlul rai itu terkenal dengan kiasnya. Adapun ahlul hadis, ahlul rai, mereka mengatakan kepada ahlul hadis, kamu ini jumud, ya, terlalu rigid dengan hadis Nabi SAW. Maknanya kalau ada masail-masail mustahdathah yang berlaku, bagaimana? Bukankah di sana ada waqa'i, ada masail yang berlaku tidak berlaku pada zaman Nabi SAW, ya? Terus berlaku nizam, ya, bergaduh di antara ahlul hadis dan juga ahlul ra'i. Kemudian Imam Syafi'i mempelajari daripada Imam Malik, beliau mendapat ilmu daripada Imam Malik dan mempunyai ilmu daripada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, iaitu murid besar daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan Imam Syafi'i suatu ketika beliau ini diminta oleh seorang yang Amirul Mukminin dalam bidang hadis pada zaman tersebut, iaitu Abdurrahman ibnu Mahdi namanya. Abdurrahman ibnu Mahdi menuntut kepada Imam Syafi'i untuk mengarang sebuah kitab di dalam ilmu usul fiqh. Maka Imam Syafi'i menggabungkan di antara tariqah ahli hadis dan juga ahlul ra'i, ya. Maka terbitlah kitab namanya Ar-Risalah, ya. Baik. إذ دون كتابه الرسالة التي تعتبر أول كتاب في أصول الفقه دون في الإسلام. Jadi Imam Abu Hanifah, beliau tidak mempunyai karangan yang khusus di dalam ilmu usul fiqh. Berbeza dengan mazhab kita, kita mempunyai karangan imam kita sendiri di dalam ilmu usul fiqh, ya, untuk mengistinbat hukum. Jadi sebab itu, adakah Imam Abu Hanifah beliau tidak mempunyai usul fiqh di dalam pengistinbatan hukum beliau? Tak. Beliau mempunyai kemahiran malakah di dalam usul fiqh. Cuma beliau tidak mentadwinkan, tidak menyusun di dalam kitab yang khusus tentang ilmu usul fiqh. Baik. ثم تتبع العلماء الشافعية في جميع مذاهبه وكتبوا في هذا الفن العظيم وما زالوا يكتبون ويحفظون وكل منهم على طريقته إلى أن وصل هذا الفن إلى ذروته التي نراها اليوم في كتبه. Kemudian terus ulama-ulama yang datang setelah daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya, iaitu daripada sekalian mazahib, mereka itu mengarang kitab di dalam ilmu usul fiqh. Hatta mazhab Hanafi sekalipun, walaupun imam mereka itu tidak mengarang kitab yang khusus di dalam usul fiqh, tetapi mereka berusaha untuk mengeluarkan usul fiqh daripada Imam Abu Hanifah, iaitu daripada furu' yang telah diistinbatkan oleh
Imam Abu Hanifah. Mereka mengeluarkan usul daripada furu'. Adapun kita mengeluarkan furu' daripada usul. Hakana. Walaupun kita ada usul fiqhi, وطريقة لنا طريقة كتابة أصول الفقه إلى طريقتين. الأولى طريقة المتكلمين والثانية طريقة الفقهاء. Baik, gaya penulisan di dalam ilmu usul fiqh itu ada dua. Yang pertama adalah tariqatul mutakallimin, yang kedua adalah tariqatul fuqaha. Ya, bila disebut dengan tariqatul mutakallimin, iaitu terkena kepada mazhab yang tiga, iaitu mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Bila disebut dengan tariqatul fuqaha, iaitu al-ahnaf, iaitu al-hanafiyah. الأول طريقة المتكلم ونعني بها طريقة جماهير العلماء الأصول من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم والحنفية. أيوة. وهي التي كان يهتم أصحابها بتحرير المسائل الأصولية وتكرير القواعد وإقامة الأدلة عليها دون النظر إلى الفروع الفقهية، فالذي يهمهم تقرير القواعد قاعدة، ومن ثم تكون الفروع الفقهية تابعة لها ومبنية عليها، فالفروع الفقهية تتبع القواعد الأصولية لا العكس. Baik, jadi tariqah mutakallimin, iaitu yang dipelopori oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, selain daripada Hanafiyah, mereka menumpukan kepada tahrir masail usuliyah, ya, dan takrir qawaid, dan mendirikan adillah kepada qawaid tersebut dunan nazar ila furu'il fiqhiyah. Syuf tengok sebab itu bila mana kita mempelajari kitab-kitab usul fiqh ala tariqatil mutakallimin, di sana tidak disebutkan masail furu'iyah, melainkan hanya yahtam bi qawaidil usul, bil masailil usuliyah, ya. Jadi tugas usuliyin daripada tariqatil mutakallimin itu hanya menjelaskan kaedah-kaedah usuliyah di dalam kitab usul fiqh, dan mereka mendatangkan dalil di atas kaedah ini, ya. Tanpa mereka tidak mempunyai wazifah di dalam menjelaskan furu' fiqhiyah, ya. Kalau dikata al-amru lil wujub, bas. Kemudian, apa dalil kamu terhadap al-amru lil wujub? Didatangkan dalil, adillah yang banyak bahawa al-amru itu menunjukkan kepada wujub. Adakah didatangkan furu'? Tak. Itu bukan daripada wazifah usuliyin. Wazifah usuliyin hanya menjelaskan kaedah usuliyah tanpa mendatangkan masail furu'iyah di dalam kitab mereka itu. Jadi hanya yusbit kaedah atau yanfil kaedah, kemudian didatangkan dengan adillah di atas kaedah tersebut, imma sama ada dengan isbat ataupun dengan nafi. Hakata, bas. Dan kerana mazhab kita mempunyai asal yang khusus yang telah disusun oleh Imam Muna Asy-Syafi'i radhiyallahu an, maka kita mengambil usul, ketika mana ulama kita membahaskan usul, mereka benar-benar membahaskan usul itu daripada apa yang telah disusun oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan bukanlah semua yang kita pelajari hari ini, maknanya daripada sudut arkan taksimnya, itu semuanya diletakkan di dalam, telah disusun oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kerana ada sebahagian daripada perkara yang belum berhajat padanya orang pada zaman itu, maka Imam Syafi'i tidak menyusunkan di dalam kitabnya Ar-Risalah, melainkan ulama yang datang setelah itu, mereka menambah ke atas kitab, ke atas perbahasan usul fiqh beberapa perkara yang tidak diletakkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wahakala fal furu'ul fiqhiyah tatba'ul qawaid al-usuliyah lal aks, ya, itulah tariqatul mutakallimin. Furu'ul fiqhiyah itu mengikut kepada kaedah usuliyah, tidak sebaliknya. ثانيا طريقة الفقهاء
ونعني بها طريقة الحنفية في هذا الأصول الفقهي. Kuat sikit. Tarik. وهي الطريقة التي بنيت بها الأصول بناء على الفروع الموجودة عندهم عن إمامهم وأصحابه. Jadi kita kehendaki di sini adalah tariqahnya mereka yang bermazhab Hanafi. Di dalam mengarang kitab usul fiqh, iaitu tariqah yang mengarang usul binaan ala furu'il mawjudah, iaitu mereka membina kaedah ataupun usul mereka itu di atas furu', iaitu masalah-masalah fiqhiyah yang telah diistinbatkan oleh Imamul A'zam Abu Hanifah. Wadih? Wadih wala mush wadih? Indahum an imamihim wa ashabihi, daripada imamnya mereka iaitu Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, dan juga ashabnya Imam Abu Hanifah. Wadzalika أن أبا حنيفة رحمه الله كان قد أمضى فقهه وانتهى منه وكذلك فعل أصحابه وهو حينما دونه بناء على قواعد أصولية كانت في ذهنه إلا أنه لم يدونها. فحينما أراد المتأخرون من أصحابه تدوين أصوله التي كان يراعيها في إملائه وتدوينه في فقهه لم يجدوا أصوله مكتوبة وإنما وجدوا فروعه. Jadi Imam Abu Hanifah ketika mana beliau mengimlakkan kepada pelajarnya masail fiqhiyah, iaitu masalah ini diistinbatkan oleh Imam Abu Hanifah. Masalah ini terus macam tu, diberikan apakah hukum terhadap masalah ini. Baik. Setelah selesai, kemudian orang-orang yang datang setelah itu, pelajar-pelajarnya tidak mendapatkan sebuah pun daripada karangan Imam Abu Hanifah tentang usul fiqh. Jadi soalnya, di manakah beliau mengistinbat hukum hakam fiqhiyah? Daripada mana? Daripada zihin beliau. Daripada zihinnya beliau Imamul Azam Abu Hanifah, tanpa beliau meletakkan sebuah muallaf di dalam ilmu usul fiqh. Jadi orang-orang yang datang setelah beliau, mereka berusaha untuk membina usul Hanafiyah. Kenapa? Kerana tidak ada asasnya daripada imam mereka. Maka mereka perlu berusaha sendiri untuk membuat sebuah usul bagi mazhab Hanafi. Bagaimana mereka buat? Mereka melihat kepada furu' yang telah diletakkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi diistiqra'kan semua hukum hakam ini, kemudian dikeluarkan sebuah kaedah daripada itu. Diistiqra'kan pada masalah ini, kemudian dikeluarkan sebuah kaedah. Dapatlah kaedah usuliyah di dalam mazhab Hanafiyah. Hakala. Wa innama wajadu furu'ahum wa min khilali hadhihi al-furu' خلال هذه الفروع استنبطوا القاعدة الأصولية التي كان يراعيها في تدوينه لفقهه فصار الأصول عندهم تبعا لفقه إمامهم. Maka jadilah usul mereka itu mengikut kepada fiqh imam mereka, iaitu Imamul Azam. Jadi yang ada sebab apa? Sebab yang ada itu tadwin yang ada daripada mereka, daripada imam mereka itu, iaitu Imamul Azam Abu Hanifah, itu adalah fiqh, bukan usul fiqh. Jadi mereka membina usul mengikut kepada fiqhnya beliau Imamul Azam. Walihada سميت طريقتهم بطريقة الفقهاء. Maka dinamakan tariqah mereka adalah tariqatul fuqaha. بخلاف المتكلمين الذين لم ينظروا إلى فروع الأئمة. Berbeza dengan golongan-golongan mutakallimin yang mana mereka tidak melihat kepada furu'il a'immah. Jadi furu' kerana usul kita dah ada. Kerana usul kita itu dah ada asal usulnya. Jadi tidak perlu dah diistinbat daripada furu'. Terus kita mengambil daripada usul yang telah disusun oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa innama نظروا إلى القاعدة الأصولية وبنوا الفروع عليها وهذا في أصل تدوين القواعد الأصولية. نعم. وأما اليوم فلا شك أن الحنفي إذا أراد الاجتهاد في مسألة فقهية فإنه يرجع إلى قواعده الأصولية التي دونها الأئمة رحمه الله تعالى.
Jadi tidak ada syak pada hari ini. Kerana apa? Kerana ulama-ulama yang ada daripada ulama yang ada pada hari ini. Jadi ulama-ulama sebelum ini mereka, iaitu daripada mazhab Imam Abu Hanifah, mereka telah berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam membentuk usul bagi mazhab Hanafi. Kemudian apa yang telah ada daripada usul itu, jadi ulama yang datang pada hari ini daripada mazhab Hanafi, mereka itu memada dengan mengambil daripada usul yang telah disusun oleh imam-imam sebelum mereka itu, tanpa mereka melihat kepada furuk yang ada pada fiqhnya Imam Abu Hanifah. Yes. Ahammu kutubil usuli fi tariqatil mutakallimin. أهم كتب الأصول في طريقة المتكلمين. تتابع الأئمة بعد الإمام الشافعي كما قدمنا على الكتابة في الأصول، كل منهم على منهجه وطريقته، فمنهم من كتب الموسوعات الأصولية، ومنهم من كتب المختصرات، ومنهم من كتب في جميع جوانب هذا العلم، ومنهم من كتب في بحث من مباحثه. Jadi ulama-ulama yang datang setelah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu menulis beberapa karangan di dalam ilmu usul. Setengah mereka itu di atas manhajnya. Jadi setiap mereka itu daripada mereka mempunyai manhaj tersendiri, mempunyai tariqah sendiri di dalam karangan mereka. Ada yang mengarang dalam bentuk mawsu'at usuliyah, ada yang karangan dalam mukhtasarat, ada yang mengarang menghimpunkan jawanib hadzal ilm, wa minhum man kataba bahath fi bahthin min mabahithihi wa qad intahat. وقد انتهت كتب الأصول على طريقة المتكلمين إلى 4 كتب هي العمد للقاضي عبد الجبار الحمداني، العمد ataupun al-umud boleh, lil qadi Abdul Jabbar al-Hamadani al-Mu'tazili. Aywa. الثاني المعتمد لأبي الحسين البصري، أبو الحسين البصري المعتزلي. شوف طريقة المتكلمين معتزلة kamu ni. 3. ثالثا البرهان إمام الحرمين الجويني. أيوة. رابعا المستصفى لمجد الإسلام الغزالي. Jadi Tariqatul Mutakallimin itu semuanya kembali kepada 4 buah kitab besar ini, ya. Jadi rujukan kita pada hari ini yang belajar di atas Tariqatul Mutakallimin itu semua balik kepada kitab-kitab yang 4 ini, ya. Jadi kitab ini yang 4 ini, iaitu 2-nya adalah disumbang oleh daripada firqah Mu'tazilah, dan 2 lagi daripada firqah Ahli Sunnah, iaitu Imam Al-Juwaini dan juga Al-Ghazali. Ini tidak lagi dijadikan kitab tadris, ya. Al-Umud wal Mu'tamad wal Burhan wal Mustasfa, ya. Ini adalah maraja', ya, maraja'. Kitab ini adalah kitab maraja'. Ada beza di antara kitab maraja' dan juga kitab litadris. Berbeza, ya. Kitab tadris seperti Minhaj yang kita baca di kuliah tu. Apa? Minhaj Imam Baydawi, ya. Itu tadris, ataupun Mukhtasar, Mukhtasar Muntaha Ibn Hajib, ya, itu tadris. Adapun kenapa perlu kita tahu? Kadang-kadang kita kata, mungkin kenapa kita tak terus rujuk risalah? Kenapa musannif dia sendiri Dr. Hasan itu tak tulis Ar-Risalah? Kenapa Ar-Risalah tak ada ni? Itu kitab paling penting kita. Tak, ya. Jadi apa yang datang setelah itu, mereka ini membuat tahzib, mereka ini membuat jamak, mereka ini membuat tahrir, terus ikhtisar kepada kitab-kitab sebelumnya, supaya mendapatkan sebuah isi yang kompleks, ya. Jadi 4 ini, Mustasfa, Burhan, Mu'tamad, Al-Umud. Jadi kitab-kitab yang pada hari ini semuanya kembali ke situ asalnya. Kenapa? Kalau kita baca kitab mutaqaddimin, ya, kadang-kadang, ini pesan guru saya, ya, kalau kita baca kitab mutaqaddimin, ya, macam Al-Mustasfa, Al-Burhan, boleh itu sebagai rujukan saja. Kenapa tak boleh dijadikan sebagai, kita kata tak boleh nak pegang betul? Sebab apa? Sebab
kadang-kadang di dalam kitab mutaqaddimin kita mendapati bahawa kaul ini adalah kaul yang mu'tamad. Tetapi bila kita buka kitab mutaakhirin, rupanya ni kaulnya dhaif. Syuh. Kadang-kadang kita tengok, oh ini kaul sahih dalam kitab. Tapi bila kita buka kitab mutaakhirin, dhaif. Hakata. Ya. Sebab itu kita dinasihati untuk mempelajari kitab mutaakhirin yang intahat ilaihi. Maknanya kalau kita hari ini, kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam usul fiqh, Minhaj Baydawi. Dalam fiqh, Minhajul Talibin, Imam Nawawi. Wahakata. Melainkan setelah itu kalau kita nak menambah maklumat, barulah kita baca kitab mutaqaddim. Tetapi apa yang dipegang itu maknanya kerana apa? Kerana ulama ini mereka benar-benar sudah mentapis, mereka menapis semua perkara-perkara yang kotoran-kotoran yang ada, ataupun perkara-perkara yang tak perlu, ataupun ada aib ataupun khalal dalam kitab-kitab yang sebelum mereka kumpulkan, membuat ikhtisar. Ini dia, kamu pakai ini. Inilah kesimpulan daripada apa yang disebutkan oleh mutaqaddimin kesemuanya dahulu. Aku dah kumpulkan, kamu ikut ni. Itu dia. Tapi kita ni degil, kita nak baca juga risalah, kita nak baca kita nak baca sekilah. Tak faham tariqah dalam belajar. Aywa, waqad qama بجمع هذه الكتب وتلخيصها إلى باب عظيم منها. أولا فخر الرازي الذي جمعها ولخصها في كتابه مشروع المقصود. أيوة. ثانيا سيف الدين الآبي الذي جمعها ولخصها في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. وقد امتاز كتاب Syuf tengok. Jadi ada dua orang ulama yang besar yang mereka ini berjasa di dalam membuat talkhis kepada kitab yang empat ini, iaitu yang pertama adalah Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengarang kitab Al-Mahsul dengan bisyaklin mukhtasar wa muhadzab. Maknanya kerana apa? Kerana Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mana menjelaskan tentang di dalam mahsul tentang usul fiqh, beliau mendatangkan adillah itu secara ikhtisar. Berbeza dengan Ibn Hajib di dalam berbeza dengan Saifuddin Al-Amidi dalam Al-Ihkam, beliau memanjangkan adillah itu. Ya. Aywa, wa qad imtaza. Dan jadi Al-Mahsul itu berbeza dari sudut taksim, tertib, tabwib, tahzib ma'al ijaz fi dalil. Ijaz, ringkas. Wa imtaza. Syuf, ihkam bil ikthar min sardil adillah. Panjang adillahnya. Berbeza dengan tariqah Imam Ar-Razi dengan ijaz, ringkas. Wa iradil i'tiradat, dengan i'tiradat lagi. Aywa. Aywa. Wa qad ikhtasara. Dua kitab ini diikhtisarkan lagi. Syuf. Al-Mahsul diikhtisarkan oleh Imam Baydawi, Qadhi Al-Baydawi, iaitu dalam kitabnya Al-Minhaj. Mukhtasar bagi kitabnya Al-Ihkam iaitu bagi Saifuddin Al-Amidi, iaitu Mukhtasar Al-Muntaha Ibn Al-Hajib. Ada Mukhtasar Muntaha kalau kita cari di maktabah. Pada saya 3 jilid Darun Nur. Saya tak beli lagi tu, tapi saya pernah tengok lah. Ada rezeki kita beli. Jadi kitab Imam Qadhi Al-Baydawi iaitu Al-Minhaj, kitab yang masyhur syarah ke atasnya, banyak syarah ke atasnya. Tetapi yang masyhur syarahnya ke atasnya itu adalah Nihayatus Sul, yang digunakan di kuliah kita, yang dikarang oleh Imam Isnawi. Imam Isnawi kathirul i'tiradat, banyak i'tirad ke atas Imam Al-Baydawi kalau kita baca. Dan
bukan semua daripada i'tiradat yang didatangkan oleh Imam Isnawi ke atas Imam Baydawi itu benar, akan sebagainya salah. Kenapa? Kerana terkadang salah di sisi Imam Isnawi, tetapi tak salah sebenarnya apa yang didatangkan oleh Imam Baydawi. Dengan kita banyak membaca kepada hasyiah, ya. Hasyiah yang bagus itu adalah Syekhul Islam Bakhit Muti'i, ya. Hasyiah ke atas Nihayatul Usul, ya, cuba cari kitab. Ya. Kadang-kadang kalau kita baca Nihayatul Usul itu tak dakik lagi. Baca hasyiahnya, ya. Hasyiahnya daripada situ muhasyi akan membandingkan apa yang didatangkan oleh Imam Baydawi dengan Imam Isnawi. Sejauh mana kebenaran i'tiradnya Isnawi ke atas Baydawi. Kalau kita banyak baca macam tu, barulah kita ni pintar, ya, kita ni pintar dalam berfikir, ya. Kalau kita asyik baca matan je, sampai bila kita nak berkembang? Okey. Jadi berbeza, ya, dalam Mukhtasar Muntaha itu kurang i'tirad ke atas Imam Ibn Hajib, kerana Imam Ibn Hajib itu lebih dakik, lebih tawassu' dan ibaratnya lebih kuat, maknanya padu, ya, Ibn Hajib, ya. Mukhtasar Muntaha. ويعد هذا المختصران من أشهر المختصرات الأصولية التي تتابع الإمام على شرحها وتعليق عليها، حيث صارت تعد شروحها بعشرات بل بالمئات. شوف banyak syuruh-syuruh ke atas dua kitab ini. وأكب طلاب العلم في جميع أنحاء العالم الإسلامي على دراستهما وحفظهما imami bihima, dan para talabatul ilm di seluruh dunia itu mereka, ya, menumpukan kepada mempelajari di atas dua buah kitab ini di dalam dirasahnya mereka itu dan menghafaznya dan ihtimam bihima. Ahamul kutub. Baik, tadi kita menyebutkan tentang ahamul kutub inda tariqatil mutakallimin, sekarang tariqatul fuqaha. Aywa. Usulul Jasas. Jasas ini Al-Hanafi, ya. Imam daripada mazhab Hanafi. Ad-Dabbusi, ya. رابعا أصول السرخسي. أيوة. خامسا ومن أهم المختصرات التي اعتنوا بشرحها ودراستها وتدريسها والمنار. هذا كان كتاب مختصر منار atau المنار لأبي البركات. Imam Nasafi, siapa tak kenal, ya, sahibut tafsir, tafsir An-Nasafi. وقد قام عدد من المتأخرين من الطريقتين في كتابة أصول الفقه على طريقتين جامعا بين أصول الجمهور وأصول الحنفية. ومن أشهر من كتب في هذا أولا تاج الدين السبكي. Kemudian ada tariqah namanya tariqatul jam'i bainal usulil jumhur, iaitu usul mutakallimin dan juga usul Hanafiyah. Apa dia? Kitab yang pertama Tajuddin As-Subki, وهو من كبار أصحابنا الشافعية أن ألف في ذلك كتابه المشهور جمع الجوامع، والذي اختصره كما قال في مقدمته في 100 كتاب، وله شروط عديدة وأهمية كبيرة لا تخفى على الدراسة لعلم الأصول. Jadi yang pertama adalah karangan Imam Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki ada karangan dalam Al-Ibhaj Al-Minhaj yang dikarang oleh bapaknya, iaitu Taqiyuddin, Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Kemudian disambung oleh beliau, Imam Tajuddin As-Subki, melengkapkan kitab Al-Ibhaj, ada 3 jilid. Kemudian beliau mengarang kitab Jam'ul Jawami'. Cuma kata-kata Syekh di sini bahawasanya Jam'ul Jawami' itu adalah tariqah jama', itu fi mahallin nazar, ya, fi mahallin nazar. Saya tak nak kritik di sini, tetapi saya cakap fi mahallin nazar, ya. Ibn al-Hammam.
وهو من أئمة الحنفية وقد ألف كتابه التحرير الذي جمع فيه بين الطريقتين بالوقت في والإيجاز. Ibn al-Hammam ni dia seperti Imam Nawawi kalau dalam mazhab Syafi'i, mujtahid fatwa. Kalau kita ada Imam Nawawi, mereka ada Imam Ibn al-Hammam. ومن أراد أن يعرف المزيد من المعلومات عن هذا الفن فليرجع إلى كتاب الوجيز في أصول التشريع. Kitab Al-Wajiz fi Usul al-Tashri'. راجي حياته وأصوله. أيوة. إلى مقدمة كتاب منفول والتمهيد. والتمهيد. التمهيد karangan Imam Isnawi Takhrijul Furu' al-Usul. Karangan penting tu Maknanya setelah kita mempelajari usul fiqh, kemudian kita mempelajari kitab Takhrijul Furu' al-Usul supaya kita berlatih diri kita di dalam mentatbik usul fiqh. Jadi berapa dah jam ni? Ta'rifu usul fiqh. Sekejap. Ini nanti kita sambung lagi pengajian insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.